a Malaysian opposition leader, Anwar Ibrahim, boleh dibebaskan, would be free. has been released has been granted a royal pardon. on a royal pardon. Dianggap sebagai seorang yang tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan serta diberi pembebasan serta. Now he's a prime minister in waiting. Saya pemimpin rakyat. Saya bawa reformasi. Saya akan terus berjuang. Membujur lalu melentang. Krisis politik yang akhirnya menyaksikan penubuhan Pakatan Kerajaan baru lalu dipatahkan apabila Yang di-Pertuan Agong menggunakan kebijaksanaan baginda dan memperkenankan permintaan Tun Mahathir untuk meletak jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7. Secara efektifnya, Kabinet Para Menteri yang disusun pada 2008 yang lalu terbubar secara automatik. Rakyat hanya mampu terlopong. Hairan, apa sebenarnya sudah terjadi? Kisah ini bermula. Datuk Seri Azmin Ali menjadi aktor politik yang utama dalam keseluruhan kisah ini. Pada awalnya, aktor utama menjadi seperti lalang apabila cita-citanya adalah untuk menjadi Perdana Menteri. Sebenarnya, kemenangan Pakatan Harapan dahulu memudahkan laluannya untuk menjadi Perdana Menteri. Namun, sosok Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kembali dari penjara ke pentas parti politik sudah mengganggu-gugat rancangan sulitnya itu. Siapa yang tidak mengenali Anwar Ibrahim ini? Beliau adalah tokoh politik yang disegani ramai dan mempunyai banyak jaringan pengikut khususnya dari rakyat dan akar umbi. Maka, Azmin Ali kenalah bersungguh-sungguh membentuk jaringan pengaruhnya sendiri, khususnya dengan golongan-golongan elit kaya yang digugat kedudukannya ketika pentadbiran Pakatan Harapan, termasuklah dari kalangan pembangkang sendiri. Salah satu pertalian politik yang paling jelas adalah pada Jun 2018 apabila keluarga Azmin Ali dan keluarga Hishamuddin disatukan dalam hubungan kekeluargaan menerusi perkahwinan antara anaknya Amir Azmin Datuk Seri Azmin Ali dengan Mazrin Shanim Shaheen, anak kepada Allahyarhamah Datuk Maznah Hamid, juga merupakan bekas esko wanita UMNO. Kakak kepada Mazrin iaitu Sharmila adalah menantu kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Sharmila berkahwin dengan anak Datuk Seri Najib dari isteri pertama beliau iaitu Nizar Najib. Ini bermakna anak Datuk Seri Azmin adalah biras kepada anak Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Hishamuddin adalah sepupu kepada Datuk Seri Najib. Hampa yang bergaduh kat bawah sampai bercerai-berai, tak bertegur sapa, tuduh-menuduh serta fitnah-memfitnah, patut lihat pemimpin di atas itu. Mereka relax je jadi keluarga walaupun berlainan ideologi politik. Tambah sakit hati bila kedua-dua keluarga besar ini bersama-sama bercuti ke Morocco dan sejak dari itu, kedua-dua tokoh itu mencari peluang dan merancang strategi politik yang membolehkan Azmin menjadi Perdana Menteri selepas dipersetujui oleh Saki-Baki Barisan Kepimpinan UMNO. UMNO dan PAS akhirnya terjalin menjadi satu politik pembangkang. Azmin turut mengheret beberapa lagi ahli PKR yang lain untuk bersamanya, termasuklah Khairuddin Hassan yang sebenarnya talam dua muka sekaligus memecahkan PKR menjadi dua puak iaitu Kem Anwar dan Kem Azmin. Gabungan tenaga politik ini telah menghasut Kem Mahathir bahawa Anwar hendak merampas kuasa. Akhirnya, rancangan bermula untuk bentuk majoriti mudah. Cubaan melagakan Mahathir dan Anwar. Pada pagi Ahad 23 Februari 2020, Azmin telah menyebarkan cerita kepada pimpinan bersatu bahawa wujudnya rancangan Anwar hendak merampas kuasa dengan menggunakan informasi rancangan perjumpaan Anwar dengan Yang di-Pertuan Agong pada hari Isnin 26 Februari 2020. Parti Bersatu mula panik lalu terus melancarkan gerakan menghimpunkan Pakatan Nasional pada malam hari tersebut di Hotel Sheraton. Dikaburi sebagai makan malam perpaduan. Ia dihadiri oleh pemimpin dari UMNO, PAS, Kem PKR Azmin, PPBM Bersatu, GPS dan Warisan. Kira-kira 130 wakil rakyat hadir lalu diterjemahkan sebagai bilangan kerusi untuk membentuk majoriti mudah. Dari situlah mulai tersebar desas-desus bahawa Pakatan Nasional sudah mendapat majoriti mudah tanpa PKR dan DAP, sekaligus memungkinkan perstrukturan semula berlaku. Mahathir belum mengeluarkan apa-apa kenyataan rasmi pada ketika itu. Media-media mula menggembar-gemburkan berita yang tidak jelas dan sebahagian
sebahagian besar laporan media adalah dipetik oleh sumber yang sebenarnya bukan dikeluarkan secara rasmi oleh Tun Dr. Mahathir sendiri. Namun tidak dinafikan, rakyat lebih terkejut dengan drama politik Februari lalu apabila media dimaklumkan oleh Azmin Ali bahawa Mahathir bersama-sama ketua pemimpin Pakatan Nasional sedang bergerak ke Istana Negara untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Suatu mesyuarat tergempar bersatu diadakan. Pertikaman lidah diakhiri dengan beberapa pemimpin keluar dari mesyuarat tersebut dengan marahnya. Dalam kem UMNO, DAP dan Amanah pula berbau perasaan tidak senang para pemimpin tersebut dengan tindakan Azmin serta Pakatan Nasional. Marah-marah pada Azmin, lebih marah lagi mereka kepada Mahathir kerana menyangka bahawa ini adalah satu lagi strategi politik Mahathir untuk menafikan janjinya untuk menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri seterusnya. Dari sisi pihak Mahathir pula, apa yang disampaikan oleh Azmin itu seolah-olah menampakkan Anwar yang hendak menikam belakang, walhal dahulu Anwar telah pun menyokong pemerintahan Mahathir secara terbuka. Majlis makan-makan itu akhirnya tidak disudahi dengan apa-apa berita. Mahathir tidak gerakkan tangan dan mulut, begitu juga dengan Anwar. Masing-masing sedang memerhati gerak-geri pihak lawan di samping mencari kebenaran yang tersembunyi. Media hanya menanti berita dari mulut kedua-dua pemimpin utama ini. Haji Adi menjadi orang pertama yang keluar dari majlis tersebut dan disusuli pula wakil dari Sabah dan Sarawak. Makan malam politik di Hotel Sheraton itu dianggap gagal membangkitkan tindakan Mahathir. Walaupun digesa oleh Mukris untuk berbuat sesuatu, usaha menubuhkan kerajaan pintu belakang gagal pada malam tersebut. Pada pagi Isnin 24 Februari 2020, Anwar bergegas mengatur pertemuan dengan Mahathir, turut diikuti oleh Wan Azizah dan Lim Guan Eng. Pertemuan tersebut untuk mencari kebenaran dan kepercayaan mereka terhadap pengkhianatan yang dirasakan telah berlaku di Hotel Sheraton. Ahli-ahli bersatu pula sedang bingung mengenai apa sebenarnya yang telah berlaku. Berikutan keputusan Mahathir meletakkan jawatan sebagai Presiden Bersatu dan juga jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Peduli pendapat saya, mereka keluar daripada Pakatan Harapan. Saya fikir dengan mendalam dan saya fikir kalau dah parti saya tolak saya perlu lepaskan jawatan saya. Itulah sebabnya yang saya lepas jawatan sebagai pengurusi Pakatan Harapan dan kemudian sebagai Perdana Menteri. PKR, DAP dan Amanah bersama-sama menyatakan pendirian mereka untuk terus sokong Tun Dr. Mahathir selepas mengetahui bahawa Mahathir menafikan peranannya dalam usaha rampasan kuasa ini dengan bersatu pula keluar Pakatan Harapan. Sementara serpihan PKR yang diketuai Azmin Ali pula umpama layang-layang tak bertali buat masa itu. Dalam satu sidang media, Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Mahathir tidak terlibat dalam menjatuhkan Pakatan Harapan untuk mewujudkan kerajaan gabungan baru. Anwar mendedahkan perkara itu kepada media selepas spekulasi yang meluas mengatakan Mahathir memainkan peranan dalam gerakan yang melibatkan Azmin Ali dan Muhyiddin Yassin. Anwar yang mengadakan pertemuan sulit dengan Mahathir mengatakan beliau tahu hasrat Mahathir meletakkan jawatan lebih awal dan telah menasihatinya agar tidak berbuat demikian. Kalau betul apa yang dikatakan Anwar ini, ia bermaksud ada orang lain cuba hendak membuat sesuatu tanpa persetujuan Mahathir. Selepas Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan secara tiba-tiba pada 24 Februari 2020, maka berlakulah krisis politik Malaysia selepas beliau tidak mencalonkan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengganti kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah. Demi menyelamatkan keadaan, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyembahkan nama beliau kepada Al-Sultan Abdullah untuk menjadi calon sebagai Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong telah menemu ramah seramai 221 ahli Dewan Rakyat bagi menentukan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Selepas baginda berpuas hati dengan jawapan daripada para ahli Dewan Rakyat meyakini bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mendapat sokongan majoriti, maka Tan Sri Muhyiddin telah dipilih sebagai Perdana Menteri pada 29 Februari 2020 dan telah mengangkat sumpah jawatan dan setia serta menyimpan rahsia pada 1 Mac 2020. Pada 10 Mac 2020, beliau kemudiannya telah melantik barisan jemaah menteri dan timbalan menteri dalam Kabinet Malaysia. Dalam masa yang sama,